Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukrata Aini binti Ahmad Nasir, nombor matrik 060824. Kumpulan kami akan menerangkan tentang tajuk ikhlas. Ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal hanya kepada Allah SWT sahaja. Selain itu, sifat ikhlas ini mempunyai hubungan kait yang sangat rapat dengan niat, kerana di dalam niat itulah terdapat sifat ikhlas ini. Seperti apabila seseorang hendak melakukan ibadah lalu dia berniat hanya kerana Allah SWT sahaja, maka akan muncullah sifat ikhlas itu di dalam hatinya. Sebaliknya, jika ada campuran di dalam niatnya seperti agar dipuji, maka tidak akan munculnya sifat ikhlas itu. Oleh itu, sifat ikhlas ini mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita lihat definisi ikhlas pula. Ikhlas bermaksud memurnikan tujuan bertakarub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Dari sudut istilah pula, ikhlas ini ia berada di dalam niat untuk mendapatkan keredaan Allah SWT sahaja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain, serta memurnikan niat daripada kotoran yang boleh merosakkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurliana binti Hussein 06072. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan satu tajuk, iaitu ikhlas menurut ulama. Ikhlas merupakan satu perkara yang sentiasa dikaitkan dengan kehidupan serta amalan umat Islam, yang mana segala perkara yang dilakukan adalah semata-mata kerana Allah. Ulama berbeza pendapat dalam mendefinisikan maksud ikhlas itu sendiri. Yang pertama, menurut pendapat Abu Talib Al-Maki, ikhlas bermaksud pemurnian agama dari hawa nafsu dan perbuatan menyimpang, pemurnian amal dari bermacam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna, dan pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Manakala menurut Al-Kushairi, ikhlas bermaksud mengesakan al-haq dalam segala amalan ketaatan. Maksudnya, seseorang melakukan ketaatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah semata-mata, tanpa niat lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan kepada makhluk, serta bukan untuk mencari pujian manusia. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas bermaksud seseorang hanya menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan tujuan mendekatkan diri dengannya, serta mengetepikan hal-hal selain Allah, sama ada penghormatan, pujian ataupun pandangan baik daripada orang lain terhadap dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, mafhumnya, aku bertanya kepada Jibril AS tentang ikhlas. Apakah ikhlas itu? Lalu Jibril berkata, aku bertanya kepada Tuhan yang Maha Suci tentang ikhlas. Apakah sebenarnya? Allah SWT menjawab, suatu rahsia dari rahsiaku yang akan aku tempatkan di hati hamba-hamba yang kucintai. Selain itu, Al-Harawi mengatakan ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Terdapat pendapat lain, iaitu seorang yang ikhlas adalah seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia memerhatikan kebaikannya meskipun hanya seberat biji sawi. Jelaslah di sini bahawa ikhlas adalah menghendaki keredaan Allah dalam setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang Muslim, serta menghindarkan diri daripada segala rasa cinta akan dunia. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dizahirkan oleh setiap Muslim itu tidak lain hanyalah kepada Allah semata-mata. Perbuatan yang baik tidak harus dicampur dengan sebarang kejahatan, zahir maupun secara tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syabika binti Syafri. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat ikhlas.
Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-29 yang berbunyi, Qul amar rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Firman Allah ini, kita sebagai khalifah di muka bumi Allah dituntut untuk sentiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nescaya matlamat utama hidup seorang manusia itu adalah untuk mendapat keredaan Allah. Yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dalam Islam sentiasa dituntut untuk ikhlas dalam setiap perkara yang kita lakukan, tidak kiralah ia berkaitan ibadah ataupun tidak. Hal ini kerana apabila seseorang itu mendalami konsep ikhlas, maka seseorang itu tidak akan mengharapkan balasan atas setiap apa yang dilakukannya, melainkan hanya mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Tiga adalah dalil daripada As-Sunnah, iaitu An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa wa bataghi bihi wajhuhu. Daripada hadis ini, Rasulullah SAW berkata, pada akhir zaman gelap manusia akan berpecah kepada 3 golongan, iaitu yang pertama, golongan yang menyembah dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, golongan yang menyembah dan beribadah kepada Allah dengan riya. Yang ketiga, golongan yang menyembah dan beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mencari makan daripada manusia. Maka pada hari kiamat Allah mengumpulkan mereka ini dan bertanya tujuan mereka beribadah kepadanya. Golongan yang beribadah dengan riya dan dengan tujuan mencari makan daripada manusia, Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka kerana tidak ada satu pun daripada mereka yang amalnya sampai kepada Allah. Manakala hanya golongan yang beribadah dengan ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah sahajalah yang dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu, dapatlah kita dalami bahawa sifat ikhlas ini sangatlah penting demi menjamin kebahagiaan seseorang Muslim itu di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Adibah binti Ilyas, nombor metrik 060779. Baiklah, saya akan menerangkan tentang rukun ikhlas. Rukun ikhlas dalam beribadah terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, secara batinnya hati seseorang itu hanya menuju kepada Allah dan tiada tujuan lain kecuali hanya kepada Allah sahaja. Dan yang kedua ialah secara zahirnya, seseorang itu mestilah beribadah mengikut syariat Islam. Hal ini kerana tidak akan diterima amalan seseorang itu apabila dia beramal dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika seseorang itu beramal tetapi dia tidak memenuhi kedua-dua rukun yang saya sebutkan sebentar tadi, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, tidak akan diterima amalan seseorang itu melainkan ianya ikhlas dan mengikut syariat Islam. Baiklah, seterusnya jenis ikhlas. Menurut ulama, ikhlas terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah keikhlasan dalam beramal dan yang kedua keikhlasan dalam mencari pahala. Keikhlasan dalam beramal adalah sesuatu amalan yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menyambut seruannya. Keikhlasan ini akan hadir ketika di dalam hati seseorang itu hanya mempunyai niat yang murni untuk mencari redha Allah. Yang kedua ialah keikhlasan dalam mencari pahala. Keikhlasan mencari pahala adalah keinginan seseorang itu untuk memperoleh manfaat akhirat dengan amal kebajikan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan kedua-dua jenis ikhlas yang dinyatakan sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa keikhlasan yang paling tinggi tingkatannya ialah keikhlasan dalam beramal, kerana keikhlasan tersebut dilakukan ketika seseorang melakukan amalan dengan niat murni dan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Syafiqah binti Wan Muhammad Tarmizi, nombor matrik 060826. Saya akan menerangkan tentang peringkat-peringkat dan tanda-tanda ikhlas. Ikhlas terdiri daripada beberapa peringkat, iaitu yang pertama, ikhlas mubtadi. Ikhlas mubtadi ialah seseorang yang beramal kerana Allah, tetapi di dalam hatinya terbisik keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya sekadar untuk menghilangkan kesulitan sahaja. Contohnya, seseorang itu melaksanakan solat tahajud dan bersedekah kerana ingin usahanya berhasil. Yang kedua, ikhlas abid. Ikhlas
abid ialah seseorang yang beramal kerana Allah dan hatinya bersih dari riak serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya kerana Allah dan demi mendapat kebahagiaan akhirat. Ikhlas abid juga ialah orang yang yakin bahawa amal ini dapat menyelamatkan dirinya dari sisaan api neraka. Yang ketiga, ikhlas muhib. Ikhlas muhib pula ialah seseorang yang beribadah hanya kerana Allah, bukan menginginkan syurga atau takut kepada azab neraka. Semuanya dilakukan kerana tanggungjawab atau bakti seorang hamba kepada penciptanya. Dan yang terakhir pula ialah ikhlas arif, iaitu seseorang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahawa ia digerakkan oleh Allah. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah kerana memiliki keyakinan bahawa beliau tidak mempunyai daya upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tanda-tanda ikhlas. Adapun orang yang ikhlas dalam kehidupannya mempunyai beberapa tanda pada dirinya, iaitu yang pertama ialah seseorang itu sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan di mana dia mampu mengelakkan dirinya dari terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan dan kejahatan. Yang kedua pula ialah tidak mengharapkan pujian manusia. Ini bermaksud segala amalan sama ada ibadah atau perkara kebaikan yang dilakukan olehnya hanyalah kerana Allah semata-mata, bukannya ingin dipuji oleh manusia. Dan yang terakhir ialah mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Adapun semua amalan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan ikhlas hanyalah bertujuan untuk mendapatkan ganjaran pahala di akhirat kelak. Maka itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Amira binti Ayub, nombor matrik 060782. Topik yang saya akan bincangkan ialah mengenai 4 perkara yang boleh merosakkan sifat ikhlas. Perkara pertama ialah riak. Riak merupakan sifat yang berlawanan daripada sifat ikhlas. Orang yang riak akan merasa rajin untuk melakukan suatu amalan ibadah itu apabila ada orang yang memerhatikannya bagi mendapatkan suatu balasan seperti pujian, kuasa yang tinggi ataupun jawatan tanpa mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua ialah sum'ah. Sum'ah ialah menceritakan atau menghebohkan amal ibadah yang telah dilakukan olehnya kepada orang lain bahawa dia melakukan amal itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan dalam kalangan masyarakat sehingga ramai orang memberi perhatian dan keistimewaan kepadanya. Yang ketiga, ujub. Ujub juga dikenali sebagai bangga diri, di mana seseorang itu merasa bangga dengan kejayaan atau kelebihan yang diperolehinya. Mereka tidak merasa takut untuk kehilangan kesempurnaan ini, malah merasa bangga seolah-olah semua itu hasil daripada usahanya sendiri. Mereka juga tidak akui bahawa semua itu adalah daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang keempat ialah hasad. Hasad merupakan penyakit hati di mana mereka tidak suka melihat seseorang itu senang, malah amat gemar melihat seseorang itu menderita. Mereka juga sering mencari keburukan orang yang didengki itu bagi menjatuhkannya. Sifat ini amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Muafazil, nombor matrik 060801. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan sifat ikhlas dalam kehidupan dan juga akibat tidak bersifat ikhlas dalam kehidupan. Kita pergi dahulu kepada kepentingan sifat ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama sekali, dapat mengelakkan diri daripada sifat riya. Sifat riya ini akan menghapuskan pahala sesuatu amalan kebaikan yang dilakukan seseorang. Hal ini kerana seseorang itu melakukan sesuatu amalan hanya untuk meraih pujian daripada manusia, juga ingin menunjuk-nunjuk pada orang ramai tentang kebaikan yang dilakukannya. Walhal amalan tersebut hanyalah sia-sia. Oleh itu, setiap amalan atau perbuatan Muslim mestilah disertakan keikhlasan supaya diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperolehi martabat dan darjat yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana tidak mudah untuk seseorang itu bersifat ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan tersebut semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, amal ibadat diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila amalan yang dilakukan diterima, maka setiap doa yang diminta pada Sang Pencipta mudah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana amalan yang dilakukan diterima dan mendapat redha Yang Maha Esa.
Yang keempat, sentiasa dilindungi Allah dan hidup sentiasa tenang dan tenteram. Allah yang Maha Pelindung akan melindungi hamba-Nya dalam apa jua keadaan sekiranya sesuatu amalan itu dilakukan semata-mata ingin mendapat redha Allah dan bukanlah menginginkan sesuatu daripada manusia. Seterusnya, kita pergi pula kepada akibat tidak bersifat ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama, amalan yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sia-sia dan mendapat dosa. Ini kerana apa? Kerana sesuatu amalan yang dilakukan hanya kerana makhluk dan bukannya kerana Allah Subhanahu Taala, maka ianya menjadi suatu perkara yang sia-sia dan mendapat dosa. Yang kedua, jiwa sentiasa resah dan gelisah. Amalan yang dilakukan tanpa sifat ikhlas akan menyebabkan jiwa seseorang Muslim itu tidak tenang dan gelisah kerana mereka tidak yakin bahawasanya Allah sentiasa bersama hamba-Nya dalam apa jua keadaan. Yang ketiga, tidak merasakan kenikmatan, melakukan sesuatu kebaikan dan sentiasa mengeluh, sentiasa rasa letih apabila melakukan sesuatu amal kebaikan. Dan yang terakhir sekali, dimurkai Allah, Rasul dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Razia binti Azizi, nombor metrik 060791. Pengaplikasian sifat ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama, menuntut ilmu. Salah satu adab menuntut ilmu yang penting untuk diperhatikan dalam kehidupan ialah ikhlas. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak akan memikirkan tentang kemasyhuran, mendapatkan ganjaran dan mencari kesilapan orang lain. Imam Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga binasa kecuali yang ikhlas dalam amalannya. Oleh itu, kita perlu mengikhlaskan niat menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah dengan hati yang ikhlas dapat membuat amalan itu lebih berkat dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang tidak dijangka, tidak kira banyak ataupun sedikit yang disedekahkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Apabila dipuji ketika bersedekah, segeralah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah untuk menghilangkan perasaan riya dan juga takbur. Itu adalah satu cara untuk mengaplikasikan sifat ikhlas dalam bersedekah. Kesimpulannya, setiap manusia perlulah berusaha untuk meraih sifat ikhlas dalam diri dengan cara berniat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya menginginkan pakar ataupun pujian. Kita tidak digalakkan untuk mendedahkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan kerana dibebangi akan merosakkan sifat ikhlas dalam amalan kehidupan kita. Ringkasnya, sifat ikhlas dapat dicapai dengan mengamalkan peribadi-peribadi yang baik. Sekian, terima kasih.